Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton-penonton di luar sana. Saya Amir Hamzah bin Aminullah dari kelas Maths 1 PPI SMP akan menerangkan kepada anda serba sedikit tentang keutuhan wacana. Mari kita mengenali apakah itu keutuhan wacana. Keutuhan wacana ialah aspek yang sangat penting dalam sesebuah penulisan dan akan menentukan sesuatu penulisan itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Analisis kami berdasarkan jurnal ini. Jika penonton-penonton di luar sana ingin membaca jurnal penuh, penonton boleh scan QR code yang disediakan ini dan anda akan dibawa ke jurnal penuh itu. Jadi, dalam keutuhan wacana terdapat beberapa pecahan aspek. Terdapat 4 pecahan aspek. Antara aspek itu adalah leksikal. Saya, Amir Hamzah, akan membentangkan anda tentang sedikit sebanyak tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ialah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kata-kata dari Sarah Bidin 2023. Jadi, leksikal ni pula terbahagi kepada beberapa kumpulan dan antara kumpulan yang saya akan bentangkan kepada anda adalah hyponim. Jadi, hyponim ini bermaksud hyponim ini lebih kepada banyak contoh. Mari kita lihat contoh di bawah. Boleh dikatakan hampir semua masalah alam dan alam sekitar didasari oleh tingkah laku manusia. Antaranya, mencemarkan udara dan air, merubah iklim, menebang hutan dan mengurangkan kepelbagaian biodiversity. Mencemarkan udara dan air, merubah iklim, menebang hutan dan mengurangkan kepelbagaian biodiversity merupakan hyponim. Sama juga seperti contoh di sebelah, kajian menerapkan kaedah tinjauan literature systematic SLR yang merangkumi tahun kajian, latar belakang, permasalahan kajian, metodologi dan dapatan kajian. Sama juga seperti tadi, tahun kajian, latar belakang, permasalahan kajian, metodologi dan dapatan kajian merupakan hyponim dalam ayat ini. Jadi, mari kita teruskan dengan pembentangan kita. Kumpulan yang kedua dalam pecahan leksikal tadi adalah antonim. Seperti mana yang kita tahu, antonim ini adalah perkataan yang merupakan sesuatu perkataan yang berbanding ataupun perkataan yang berlawan maksudnya. Contohnya seperti besar lawannya kecil, tua lawannya muda, miskin lawannya kaya. Jadi di bawah ini kita ada satu contoh iaitu kajian kualitatif kebanyakannya melibatkan kajian penerokaan, perbandingan antara karya dan penelitian ke atas elemen gaya hidup itu sendiri. Manakala kajian kuantitatif melibatkan analisis dan pengolahan data melalui dua sudut pendekatan analisis iaitu secara deskriptif dan secara inferensi. Jadi antonimnya di sini adalah perkataan kualitatif dan perkataan kuantitatif. Kualitatif ini bermaksud sesuatu yang banyaknya kepada kualiti lah, dan yang kuantitatif ini banyaknya pula kepada bermaksud yang lebih kepada kuantiti ataupun yang mempunyai kuantiti. Jadi di situ kita dapat membezakanlah antara kualitatif dan kuantitatif. Maka di situ jelaslah bahawa kualitatif dan kuantitatif ini adalah antonim. Jadi untuk keutuhan semantik, saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Saya Muhammad Nurul Qayyim bin Muhammad Rosli dari kelas Matematik 1 akan menyambung pembentangan ini bagi tajuk keutuhan semantik. Jadi sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, saya akan terangkan terlebih dahulu apakah itu maksud
keutuhan semantik. Jadi, keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek semantik, jalinan makna antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu perenggan dengan perenggan yang lain. Ataupun Hussein Fatihuddin 2016 berkata bahawa bidang semantik merupakan bidang kajian linguistik yang mengkaji makna. Jadi, secara mudahnya, keutuhan semantik ini akan menunjukkan apakah hubungan antara suatu ayat itu dengan suatu ayat yang lain. Baiklah, kita bergerak kepada jenis hubungan keutuhan semantik. Baik, bagi hubungan yang pertama adalah hubungan sebab dan tujuan. Mari kita lihat dengan lebih lanjut struktur ayat ini. Gaya hidup mampan ialah corak kelakuan berkaitan pemakaian, pemakanan, cara hidup yang digunakan oleh ramai orang untuk bergabung atau membezakan diri mereka daripada yang lain bagi memenuhi keperluan asas, menyajikan kualiti hidup yang lebih baik, mengurangkan penggunaan sumber asli dan pembuangan sisa serta bahan pencemar sepanjang kitaran ekosistem di samping tidak menjejaskan keperluan generasi akan datang. Jadi di sini, bagaimana hendak kita bezakan sebab dan tujuan? Jadi, perkataan untuk di situ telah menunjukkan bahawa di situ akan masuknya pada bahagian tujuan. Jadi, mudah untuk kita faham bahawa jika ada perkataan untuk, maka hubungan yang terjadi di situ adalah hubungan sebab dan tujuan. Baik, seterusnya, hubungan sebab dan akibat. Yang ini adalah lebih mudah perbandingnya tadi. Mari kita lihat struktur ayat ini terlebih dahulu. Boleh dikatakan hampir semua masalah alam dan alam sekitar didasari oleh tingkah laku manusia. Jadi, kita boleh katakan sebab di sini adalah masalah alam dan alam sekitar dan akibatnya adalah maafkan saya, sebab di sini adalah masalah alam dan alam sekitar dan akibatnya adalah tingkah laku manusia. Jadi, apabila kita melihat suatu masalah itu dalam struktur ayat dan kita ketahui dari manakah datangnya masalah tersebut, maka hubungan semantik dalam ayat itu adalah hubungan sebab dan akibat. Okey, seterusnya, hubungan latar dan kesimpulan. Berikan saya masa untuk baca ayat ini terlebih dahulu. Walau masyarakat menyedari kesan dari perubahan iklim akibat dari kerosakan tangan manusia menyebabkan ekosistem alam terganggu, namun realitinya masyarakat tidak merealisasikan kesedaran ini kepada perubahan tingkah laku dan gaya hidup mampan. Jadi, latarnya di sini adalah penerangan dalam ayat tersebut dan kesimpulan itu ingin menyatakan bahawa walaupun penerangan itu terjadi, namun ada perkara akhir yang berlaku berdasarkan penerangan tersebut. Jadi dalam konteks ayat ini, kesimpulannya adalah pada bahagian tulisan yang berwarna hitam tersebut, iaitu masyarakat tidak merealisasikan kesedaran ini kepada perubahan tingkah laku dan gaya hidup mampan. Seterusnya, hubungan latar dan kesimpulan. Jadi, bagi hubungan ini, mari kita lihat secara terperinci. Sekiranya diperhalusi, didapati kajian yang berkaitan dengan gaya hidup mampan dijalankan secara meluas melalui kedua-dua kaedah kajian, sama ada melalui kajian kualitatif atau kajian kuantitatif. Kajian kualitatif kebanyakannya melibatkan kajian penerokaan, perbandingan antara karya dan penelitian ke atas elemen gaya hidup sendiri. Manakala kajian kuantitatif melibatkan analisis dan pengolahan data melalui dua sudut pendekatan analisis iaitu secara deskriptif dan secara inferensi. Maka, berdasarkan kajian ini, metodologi kajian yang sesuai berdasarkan latar belakang dan objektif kajian sebegini boleh menggunakan kedua-dua jenis kajian sama ada kajian kualitatif maupun kajian kuantitatif. Jadi, apabila kita melihat kepada struktur ayat ini, seperti saya katakan tadi, pada tulisan hitam tersebut merupakan latar ataupun penerangannya, namun di akhir perenggan itu, ia dapat menunjukkan bahawa apakah kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan penerangan tersebut. Baiklah, seterusnya, hubungan memperkuat isi. Jadi, mari kita baca terlebih dahulu. Perkembangan sosial terkini telah melihat trend yang pada pandangan pertama
bercanggah dengan kesedaran semasa. Alexandra dan Bob 2020, Aziza 2013. Faktor tersebut terdiri daripada faktor dalaman iaitu motivasi diri untuk berubah dan juga faktor luaran seperti kurang pengetahuan dan pengalaman, keupayaan kewangan dan sokongan sama ada oleh individu maupun masyarakat. Christine dan Sanda 2022, Hangbo et al. 2021, Marion 2019. Maka di sini, hubungan memperkuat isi adalah di mana kita menyebutkan faktor-faktor kepada perkembangan sosial terkini seperti yang telah dikatakan dalam tulisan berwarna biru tersebut. Namun, perkara yang memperkuatkan isi adalah faktor-faktor tersebut yang berada di tulisan berwarna hitam. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada hubungan yang terakhir iaitu hubungan perbandingan. Jadi bagi hubungan perbandingan, mari kita baca terlebih dahulu. Kajian kualitatif kebanyakannya melibatkan kajian penerokaan, perbandingan antara karya dan penelitian ke atas elemen gaya hidup itu sendiri. Manakala, kajian kuantitatif melibatkan analisis dan pengolahan data melalui dua sudut pendekatan analisis iaitu secara deskriptif dan secara inferensi. Jadi, di manakah perbandingan itu dapat kita lihat? Perbandingan ini dapat kita lihat apabila munculnya perkataan di situ iaitu manakala. Jadi, dalam konteks ayat ini, kita dapat lihat bahawa dua perkara yang dibandingkan di sini adalah kajian kualitatif dan juga kajian kuantitatif. Jadi, dua kajian ini tidaklah begitu berbeza, namun ia amat sesuai untuk kita bandingkan antara dua ini, apakah perbezaannya. Jadi, bila wujudnya perbezaan dan juga wujudnya sedikit persamaan, maka di situ bolehlah kita perbandingan dan hubungan yang dapat kita letakkan di sini adalah hubungan perbandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nazrul Fahmi bin Nasaruddin dari kelas Mat 1. Pada hari ini saya akan menyambung perbentangan daripada kumpulan kami bertajuk keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ni adalah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Abdullah Yusof 2009 mengatakan bahawa makna gramatikal hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajukan. Proses keutuhan gramatikal ni terbagi pada tiga, iaitu pengimbuhan, pemajukan dan pengadaan. Tapi dalam pemajukan, dia ada penanda penghubung, penanda rujukan dan penanda penggantian. Dalam pengimbuhan ni bermaksud dia terhasil dari proses pengimbuhan dengan menggantikan kata dasar dengan imbuhan tertentu dalam bahasa Melayu. Terdapat 4 jenis imbuhan dalam bahasa Melayu, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Dalam jurnal itu, terdapat dalam imbuhan apitan ialah boleh dikatakan hampir semua masalah alam dan alam sekitar didasari oleh tingkah laku manusia. Imbuhan apitan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah dikatakan dan didasari. Seterusnya, imbuhan awalan. Kaedah ini menerapkan carian sistematik untuk mengenal pasti elemen gaya hidup mampan. Imbuhan awalan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah mengenal. Yang akhir sekali adalah imbuhan akhiran. Kajian menerapkan kaedah tinjauan literatur sistematik SLR yang merangkumi tahun kajian, latar belakang, permasalahan kajian, metodologi dan dapatan kajian. Imbuhan akhiran yang terdapat dalam ayat tersebut ialah tinjauan dan dapatan. Seterusnya, penggandaan. Penggandaan dalam bahasa Melayu ialah satu proses yang melibatkan pengulangan pada kata dasarnya sama ada pengulangan penuh atau sebahagiannya. Dalam jurnal tersebut, ayat yang saya dapati adalah pendidikan gaya hidup mampan atau hijau adalah satu investasi yang paling berkesan untuk merealisasikan agenda mampan dalam kehidupan sehari-hari. Memandangkan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang boleh merubah dunia secara total. Kata penggandaan yang saya dapati adalah sehari-hari. Seterusnya, pemajukan. Pemajukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan mewujudkan makna tertentu. Kata majmuk ialah kata-kata yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih morfem bebas dan makna yang kata baru yang dibentuk itu berlainan daripada makna asal kata-kata yang membentuknya. Ayat yang saya dapati daripada jurnal ialah boleh dikatakan hampir semua masalah alam dan alam sekitar didasari oleh tingkah laku.
Kata majmuk yang terdapat dalam ayat tersebut ialah tingkah laku. Seterusnya ialah penanda penghubung. Penanda penghubung ini akan menghubungkan antara kata dengan kata, ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain dalam satu wacana. Penanda penghubung ini berfungsi sebagai 3 cara, iaitu penghuraian, pengembangan dan penambahan. Contoh ayat. Namun begitu, kebanyakan strategi yang diterapkan gagal menyelahkan GHM seperti yang dihasratkan, walaupun kebanyakan ahli komuniti menyedari, namun ianya tidak diterjemahkan kepada tingkah laku kerana beberapa isu seperti kekurangan pengetahuan dan kurangnya promosi dan pendedahan tentang kebaikan GHM, terutama dalam menyelamatkan bumi untuk generasi akan datang. Contoh penanda penghubung yang saya dapati adalah sebagai fungsi pengembangan, seperti kepada, kerana, seperti dan untuk. Seterusnya adalah penanda penggantian. Penanda penggantian ini digunakan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat daripada kenyataan yang diberikan dalam wacana yang sama. Penanda jenis ini terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa. Contoh ayat, penggunaan kaedah tinjauan literatur sistematik SLR menjelaskan beberapa isu berkaitan dengan kajian GHM. Hasil tinjauan ini mendapati kajian GHM. Apa yang saya dapati daripada penanda penggantian ini, tinjauan ini menggantikan apa yang dikatakan daripada ayat sebelum itu, iaitu tinjauan literatur sistematik SLR. Seterusnya, penanda pengguguran ataupun elipsis. Penanda pengguguran ini berlaku apabila kata, frasa atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya Nanti kau kat Seterusnya ialah penanda pengguguran ataupun elipsis. Penanda pengguguran ini berlaku apabila kata, frasa atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya digugurkan dalam satu wacana. Contoh ayat, kajian menggunakan pendekatan kuantitatif sebanyak 10 kajian, manakala kualitatif pula sebanyak 15 kajian. Yang kita dapati pada ayat tersebut ialah kata pendekatan ini tidak diulang dalam ayat seterusnya, iaitu pendekatan kualitatif. Seterusnya ialah penanda rujukan. Penanda rujukan ini ialah kata yang merujuk kepada kata yang boleh menggantikan suatu nama sama ataupun benda ataupun manusia. Contoh ayat, gaya hidup mampan ialah corak kelakuan berkaitan pemakaian, pemakanan, cara hidup yang digunakan oleh ramai orang untuk bergabung atau membezakan diri mereka daripada yang lain. Apa yang saya dapati adalah, minta maaf, apa yang saya dapati adalah kata nama mereka, iaitu kata nama ganti diri. Seterusnya adalah kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan terbagi kepada dua, iaitu kohesi dan koheren. Kohesi bermaksud merupakan pertautan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk membentuk sebuah ayat yang dapat difahami oleh pembaca. Koheren pula bermaksud merujuk kepada kualiti teks yang tersusun secara logik dan jelas dengan idea dan hujah yang disampaikan dengan cara yang padu dan bermakna. Saya teruskan dengan persembahan ini kepada Amir Hamzah. Jadi saya akan membacakan contoh bagi ayat koheren lah. Jadi di sini gaya hidup ialah sikap sosial tentang cara seseorang itu menjalani hidup di mana ia menuntut sifat, merencana penerapan dan pemilihan tingkah laku, mencipta identiti, menjana kesihatan dan mengalu-alukan atau menidakkan seseorang daripada perhubungan sosial. Seorang itu boleh melalui bentuk amalan yang berbeza mempamerkan dirinya melalui pelbagai gaya hidup. Bagi contoh kohesi pula, pendidikan gaya hidup mampan atau hijau adalah satu investasi yang paling berkesan untuk merealisasikan agenda mampan dalam kehidupan sehari-hari. Memandangkan pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang boleh merubah dunia secara total. Pendidikan membekalkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung maupun tidak langsung tentang kehidupan dan nilai ketanggungjawaban yang perlu dilalui oleh semua orang dalam dunia yang mampan. Kata-kata dari Asad et al. 2022, Anastazija et al. 2021 dan Andrija et al. 2018.
Maria 2018 dan Maria 2012. Baiklah, sebagai kesimpulan pembincangan kami pada hari ini, aspek keutuhan wacana ini wajarlah difahami dan dipraktikkan sebelum melakukan sesuatu penulisan. Dengan memahami konsep keutuhan wacana ini, kita dapat menghasilkan karya yang berkualiti yang dapat menarik minat pembaca untuk membaca dan memahami apa yang dibaca. Jadi, jika kita lihat di sini, pembentangan ini tidak akan selesai ataupun tidak akan lengkap tanpa rujukan-rujukan yang kami rujuklah untuk membuat pembentangan ini. Okey, antara rujukan yang kami ambil adalah perbezaan koheren dan kohensi, tulisan Amir Baihaqi dan dikeluarkan di Prezi. Prezi itu adalah seperti website untuk mengeluarkan slide ataupun sebegitulah. Jadi untuk rujukan yang kedua pula iaitu penulisnya ialah Mia Afifi yang bertajuk Keutuhan Wacana. Keutuhan Wacana ini dia dikeluarkan di Blogspot dalam bentuk blog. Dan untuk rujukan ketiga ini adalah jurnal yang kami gunakan untuk mencari segala keutuhan wacana dalam jurnal itulah. Jadi kami gunakan jurnal Pendidikan Gaya Hidup Mampan, Tinjauan Literatur Sistematik atau lebih dikenali sebagai SLR, tulisan Rohaniah Muhammad Nur, Rafizi Abdul Razak dan Siti Hajar Halili pada Januari 2023. Untuk sedikit sebanyak info yang kami ambil daripada buku penulisan akademik tulisan Sarah Beden dan panel-panel penulis yang lain lah pada tahun 2023. Dan yang terakhir, kami ambil maksud leksikal itu daripada Kamus Dewan itu sendiri, tapi menggunakan Kamus Dewan online lah, yang ditulis oleh Tioku Iskandar pada 1970. Jadi, sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.